Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Zuraida binti Dahri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kampa. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik daripada tingkatan 4, iaitu bab yang ke-9 yang bertajuk kebarangkalian bergabung. Mari. Peristiwa bergabung. Standard pembelajaran 9.1.1. Memeriahkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang kin. Sebelum itu kita imbas kembali apa itu peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa di dalam satu kesudahan. Contohnya di sini, dua keping shilling dilambung. A mewakili angka dan G mewakili gambar. Katakan untuk lambungan yang pertama. Kita dapat angka. Angka di sini. Kemudian yang pertama angka. Yang ini kita mungkin akan dapat gambar. Kemudian kemungkinan kita balik sekali lagi, kita akan dapat angka. Kemungkinan kedua kita akan dapat gambar. Begitu juga dengan gambar mula-mula. Kemudian kita akan dapat angka, kita akan dapat gambar. Jadi di sini kemungkinan kita punya kesudahan bagi kebarangkalian balingan shilling adalah angka, dan juga angka gambar. Di sini kesudahannya adalah gambar angka dan juga gambar. Di sini kita dapati bahawa ruang sampel kita adalah keempat-empat yang kita tuliskan tadi, iaitu AA, AG, GA dan juga GG. Bilangan sampelnya adalah 2 darab 2, iaitu 2, A dan G. Kemudian kesudahan bagi setiap satu ni adalah 2. So 2 darab 2, sebenarnya kita dapat 4. Begitu juga dengan soalan yang seterusnya, iaitu sekeping duit shilling dilambung. Kemudian sekeping sampul surat dipilih dari 3 sampul. Jadi seperti biasa, untuk duit shilling kita akan dapat dua kemungkinan saja, iaitu angka ataupun gambar. Kemudian kita ada 3 sampul. Kita tulis terus 3. Itu juga dengan yang ini. Seperti biasa kita gunakan gambar raja pokok supaya senang faham. Yang pertama adalah daripada sampul putih, wakili dengan P. Sampul perang kita wakilkan dengan huruf R, dan sampul kuning wakilkan dengan huruf K. Untuk yang kedua pun sama, P mewakili putih, R mewakili perang, dan K mewakili kuning. Jadi kesudahan yang akan kita dapat adalah AP, AR, dan juga AK. Kemudian di sini kita akan dapat JP, GR dan juga GK. Kita tengok di sini kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya kesudahannya bilangan sampel adalah 6. Jadi ruang sampel ini semua yang kita dapat tadi daripada di atas ini. Kemudian 2 darab 3, maksudnya 1, 2. Ini adalah sampel A. Kemudian 3 bagi setiap sini. Jadi sampelnya kita akan dapat 6. Seterusnya kita beralih kepada peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar bagi standard pembelajaran 9.2.1.
iaitu membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey. Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak bersandar. Jika peristiwa A tidak, okey, di sini keyword dia tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Sementara dua peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar jika peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, untuk lebih terang, kita tengok contoh yang diberi. Okey, soalan yang pertama. Hujan diramalkan turun 2 hari berturut-turut dalam seminggu. Okey, adakah hujan hari pertama mempengaruhi hujan hari kedua? Jawapannya sudah tentu tidak. Jadi hujan pada hari pertama tidak mempengaruhi. Dekat sini ya. Tidak mempengaruhi hujan pada hari kedua. Jadi dia dikenali sebagai peristiwa tidak bersandar. Maksudnya dia tak ada mempengaruhi, dia tidak memberikan sebarang efek kepada hari pertama. Yang kedua, Beng Hong melanjutkan pelajaran ke IPT setelah lulus peperiksaan. Okay, jadi di sini, kebarangkalian atau peluang Beng Hong melanjutkan pelajaran ke IPT bergantung kepada keputusan peperiksaannya. Okey, kenapa? Kalau katakan Beng Hong cemerlang, maksudnya dia mudah ataupun dia senang melanjutkan pelajaran ke IPT. Tetapi sekiranya keputusan dia tidak memuaskan, maksudnya peluang dia untuk ke IPT tidak begitu memberangsangkan ataupun sukar untuk dia masuk ke IPT. Okey. Kita teruskan lagi kepada standard pembelajaran 9.2.2. Okey, membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Seterusnya 9.2.3 menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan juga peristiwa tidak bersandar. Okey, contoh di sini. Kita ada dua kotak. Okey, kita ada kotak A. Okey, di sini kita ada kotak A mengandungi kad berlabel nombor 3, 5, 7 dan 9. Kemudian kita ada kotak B. Kotak B mengandungi label iaitu huruf X, Y dan Z. Okey, hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Okey, di sini kita akan tengok sama ada kita punya SP 9.2.2 tadi adalah benar atau tidak. Okey, untuk yang konjektor tadi, kita tengok pada jawapan. Okey, di sini. Kita tengok di sini. Faktor bagi 9. Faktor bagi 9 kita tahu bahawa faktor bagi 9 adalah 3 dan 9. Okey, maksudnya dalam kotak A, kita ada 4 nombor. Jadi, nombor yang hanya ataupun nombor 3 dan 9 adalah faktor, nombor 3 dan 9 adalah faktor bagi 9. Jadi, 2 daripada 4 nombor tersebut adalah kebarangkaliannya. Pasal tu kita tuliskan P, faktor bagi 9, 2/4. Maksudnya 2 nombor daripada 4 nombor secara keseluruhan. Kemudian, kebarangkalian huruf Z. Kita tengok pula pada kotak B. Pada kotak B kita ada huruf X, Y dan Z. Tetapi huruf Z kita hanya ada 1. 1 daripada 3 huruf. Pasal tu kita tuliskan sebagai 1/3. Sekarang dia nak kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Maksudnya dia nakkan kedua-dua. Jadi kita gunakan hukum peneraban iaitu 2/4
darab 1/3, kita akan dapat 1/9. Okey, kita tengok pula kaedah alternatif. Okey, ini kaedah alternatif ya, kaedah satu lagi. Okey, kita tengok faktor bagi 9 dan huruf Z. Okey, kita dapat 3Z dan 9Z. Okey, ini kita gunakan kaedah ruang sampel tadi supaya jelas. Okey, NS sama dengan 4 darab 3. NS adalah bilangan sampel. Bilangan sampel bagi kotak A adalah 4, iaitu 4 sini. Bilangan sampel bagi kotak B adalah 3. Jadi keseluruhannya adalah 12. Okey, kebarangkalian faktor bagi 9 dan huruf Z. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita hanya ada 2. 2 daripada keseluruhan. Lepas tu kita dapat 2/12 atau kita permudahkan lagi, kita dapat 1/6. Okey, jadi di sini kita boleh generalisasikan atau kita boleh buat konklusi, iaitu hukum pendaraban kebarangkalian ialah kebarangkalian A dan B sama dengan kebarangkalian A persilangan B adalah sama dengan kebarangkalian A didarabkan dengan kebarangkalian B, sama dengan contoh yang kita dapat dalam yang ini tadi. Okey, ini contoh dia tadi. Okey, contoh yang kita dapat sini. Kebarangkalian A didarabkan dengan kebarangkalian B. Okey, kita akan dapat yang ini. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli dan 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Okay, keyword kita di sini adalah tanpa pemulangan. Kita tengok balik ya. Tanpa, okey, di sini adalah tanpa pemulangan. Jadi bila dia mention dekat sini ataupun bila dah diberitahu di sini tanpa pemulangan, maksudnya ia adalah peristiwa bersandar. Okey, maksudnya peristiwa A akan mempengaruhi peristiwa B. Kemudian warna guli dicatat. Okey, kita hanya ada 2 warna iaitu hijau dan merah. Okey, wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, kita tengok gambar rajah pokok dia. Okey, di sini guli pertama. Okey, guli pertama, guli kedua. Kita ada 2 kan, sebabnya dia kata dia nak pilih secara rawak. Okey, katakan ini gambar rajah pokoknya. Okey, ini beg dia. Okey, kemudian bila kita cabut ataupun bila kita ambil, kita akan ambil guli hijau dan juga guli merah sebab 2 warna tu sahaja yang ada. Okey, 8/9 di sini maksudnya kita ada 8 biji guli hijau. Okey, yang telah dinyatakan di atas tadi, kita dapat 8 biji guli hijau. Okey, saya cuba. Okey, 8 biji guli hijau di sini. 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. Jadi dekat sini hijau kita ada 8 biji, merah kita ada sebiji. Kenapa kita ada 8/9? Sebab jumlah semua guli di sini adalah 9. Pasal tu kita ada 8/9 dan juga 1/9. Okey, yang pertama mula-mula kita dapat cabutan guli hijau. Bila guli hijau sekarang kita tengok balik yang kedua. Yang kedua dia katakan, yang kedua dia kata mencabut guli tersebut tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan maksudnya jumlah guli akan berkurang. Maksudnya daripada 8
dia dah keluarkan 1. Jadi yang tinggal hanyalah 7. 7 guli hijau. Jumlah kesemua guli masih sama atau berbeza? Okey, dia dah berbeza. Sebab guli yang tinggal, katakan dekat sini saya dah keluarkan hijau 1. Maksudnya yang tinggal adalah 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas 1 di sini kita tulis sebagai 7/8. Okey, untuk guli merah tadi kita hanya cabut guli hijau. Jadi guli merah dia ada 1/8. Okey, ini yang di sini. Kemudian untuk merah pula. Okey, cabutan untuk merah hanya ada 1. Jadi andai kata kita dah cabut secara rawak merah tadi, maksudnya merah ini tak ada lagi dalam beg. Okey, jadi di sini merah tiada baki. Jadi yang tinggal hanyalah guli hijau. 8 guli hijau per 8. Kenapa 8? Sebab bilangan yang tinggal tadi hanya 8. Okey, jadi sekarang kita tengok kesudahan dia. Okey, jadi yang pertama HH, terdapat ini hijau-hijau. Yang kedua HM, hijau merah. Yang ketiga adalah merah hijau. Okey, ini kesudahannya. Jadi di sini kita dah lukiskan gambar rajah pokok. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, kebarangkalian guli kedua berwarna merah. Okey, jadi kita rujuk balik pada gambar rajah pokok kita. Kita cari yang mana guli kedua merah. Okey, maksudnya kita tengok pada guli kedua. Okey, ini hijau, ini merah, ini hijau. Maksudnya kita kena ambil kesudahan yang ini. Kerana apa? Sebab dia nak guli kedua berwarna merah. Jadi keyword kita di sini, dia berwarna merah. Okey, kemudian kita tengok balik kita punya pokok ni. Daripada mana datang ni? Okey, ini datang daripada 8/9 didarabkan dengan 1/8. Pasal tu saya dapat yang ini. 8/9 darab 1/8. 8 ni awak boleh masukkan. Awak akan dapat 1/9. Okey, soalan yang seterusnya adalah kebarangkalian kedua-dua biji guli berwarna hijau. Okey, kita tengok dekat sini. Ini HH. Yang ini tak payah tengok sebab dia dah settle. Okey, MH. Okey, dekat sini syaratnya kedua-dua guli berwarna hijau. Jadi yang berwarna hijau adalah yang ini. Okey, jadi sama macam tadi. Kita tengok gambar rajah pokoknya. Okey, jadi 8/9 kita darabkan dengan 7/8. Ini yang saya dapat. 8/9 darab 7/8. Kita akan dapat 7/9. Okey. Saya rasa itu sahaja buat masa ini. Okey. Itu sahaja buat masa ini. Selamat belajar dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.